Walaupun sebelum ini pernah mencetuskan beberapa kontroversi dengan buku yang dihasilkannya, penerbit filem Raja Azmi mencuba nasib sekali lagi dengan novel terbaru berjudul Karkuma. Beliau yang ditemui di majlis pelancaran novel Karkuma berkata, kontroversi sebelum ini tidak pernah dicari walau bagaimanapun beliau berserah kepada pembaca untuk menilai. Tak tahu nak cakap sebab bila orang tanya kami pasal kontroversi kan, kami jadi tak tahu nak cakap sebab kami tak pernah cari kontroversi. Tapi kalau oleh kerana wujudnya Karkuma, tiba-tiba wujud juga kontroversi, kami tawakal aja lah. Kami tak kisahlah. Pada kami kontroversi ni dah jadi suatu atau dampingan hidup kami dah. Karkuma diterbitkan oleh pihak penerbitan independen Merpati Jingga merupakan novel kelima Raja Azmi yang berlatar belakangkan kehidupan kuno pada tahun 417 Masihi. Novel bertemakan kuasa dan dendam ini digarap selama 5 tahun sebelum diterbitkan. Okey, cerita ni kisah seorang manusia yang mempunyai mukjizat ataupun manusia yang mempunyai keistimewaan. Mukjizat tu mungkin keterlaluan kan untuk manusia biasa, tapi dia mempunyai keistimewaan boleh bercakap dengan tumbuh-tumbuhan. Dia boleh bercakap dengan pokok. Dan juga dia seorang lagi manusia yang boleh bercakap dengan jin. Jadi mereka ni berdendam. Ada salah seorang daripada mereka dendam kepada seorang lagi kerana merebutkan Siripani, cinta sejati. Dan Siripani seorang gadis paling cantik di Pulau Lenggeng, Pulau Nabui, pulau yang wujud di dalam novel ni. Jadi ada cinta, ada dendam, ada tahyulnya di situ, dan ada persoalan ketuhanan. Akhirnya kaum yang dizalimi oleh pemerintah, oleh kuku besi, rakyat bertindak untuk menukar agama dan mempunyai pemilihan agama, kebebasan agama. Jadi Sultan dah mula murka dan menjadi zalim. Dan akhirnya ada juga kisah Puteri Sultan jatuh cinta dengan rakyat biasa, taraf cinta antara dua darjat. Jadi ada dalam cerita ni semua. Karkuma yang menceritakan kisah perebutan kuasa makhluk halus dan manusia dilihat lain dari apa yang ada di pasaran. Namun begitu, Raja Azmi mendakwa beliau menulis mengikut imajinasinya. Sebelum ini beliau pernah menghasilkan novel bertajuk Jendela Putih yang berlatar belakangkan tahun 2040. Sama ada buku ni berbeza dari yang ada di pasaran, tapi sebab kami tapi yang setahu kami buku-buku yang banyak ada di pasaran adalah buku-buku yang kisah-kisah kehidupan biasa. Jadi pada kami dia kalau dikatakan berbeza, dia satu-satunya buku yang novel yang menceritakan kisah tahun 417. Tapi pada kami tak ada banyak beza sebab masa kami tulis novel Jendela Putih, kami tulis novel tu bermula daripada tahun 1998, kisah hidup 1996, 94, 96, berakhir cerita tu tahun 2040. 2040, maknanya Jendela Putih cerita dia kisah future. Dan dia bermula dari 1996 dan ending cerita tu tahun 2040. Tapi sekarang cerita ni kami pergi lagi epic. Jadi tak ada macam kami suka membuat cerita yang lebih jauh sebab kami tahu kami punya imajinasi liar. Astro Awani sempat bertemu salah seorang pembaca novel Karkuma, Ajamiha Hashim, yang menyifatkan Karkuma umpama cerita Lord of the Ring Malaysia. Walaupun ada menggunakan bahasa kuno ciptaan Raja Azmi, glossary di belakang buku banyak membantu pembaca. Kali pertama saya membaca beberapa bab awal buku Karkuma oleh Raja Azmi ni, saya rasa macam agak cabaran kepada saya sebagai pembaca untuk memahami. Yang paling penting sebab dia ada bahasa dia sendiri, bahasa kaum Pulau Naboi itu yang direka digarap oleh Raja Azmi sendiri dalam menjadi bahasa pertuturan. Macam kita menonton Lord of the Ring lah misalnya, dia ada bahasa dia sendiri itu dalam buku ni. Jadi itu yang mencabar saya untuk beberapa bab awal yang pertama untuk memahami apa sebenarnya maksud ayat-ayat itu semua. Tapi di belakang buku ni dia ada glossary dia yang maksud-maksud dia kan. Jadi kita lama-lama
entah macam mana kita sebagai pembaca boleh meneka. Maknanya walaupun bahasa tu bahasa asing dalam buku tu, tapi lama kelamaan membacanya adalah sesuatu yang memberi, kata orang tu macam kita rasa kita nak tahu lagi apa cerita seterusnya walaupun bahasa tu adalah kali pertama kita baca. Itulah saya boleh kata macam kalau menonton filem macam buku Tolkien, Lord of the Ring, saya rasa ini adalah Lord of the Ring Malaysia. Pada pendapat saya pribadi lah, saya rasa macam buku ini ada elemen mistiknya, ada elemen agama, ada elemen politik, ada elemen persahabatan, kekeluargaan, semuanya digarap dalam sebuah cerita yang asasnya hanyalah mengenai seorang lelaki yang bernama Karkumar ni.